Kita sama-sama doa dalam hati. 我们大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan seminar ahli jawatan kuasa gereja bagi Sabzon Sendakan. 奉耶稣基督圣名，我们开始三德根小区教会负责人进修会。 Sama-sama ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rekan sekerja yang dikasihi dalam Tuhan. 首先呢，在这里问候主所爱的弟兄姐妹们，各位同工，大家早上 Kita 平 syukur 安。 Tuhan. 我们非常感 Karena 谢 pagi 主， ini kita dapat menjalankan seminar ahli jawatan kuasa untuk Sabzon Sendakan. 今天早上呢，我们有机会来进行这个三德根小区教会负责人进修 Walaupun sekarang 会。 kita dalam pandemik ini, 虽然我们还处在这疫情 kasih 当 Tuhan 中， masih menyertai kita. 因为我们仍然还有主的爱与我们 Demikian 同 kita 在。 pertama-tama kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. 首先呢，我们会做祷告来感谢 Kita 主。 mohon Tuhan terus pimpin seminar pada pagi ini. 我们求主耶稣来带领我们今天早上的进 Dan 修 mari 会。 kita sama-sama sehati dan berdoa. 大家同心跪下来做祷告。 奉主耶稣基督圣名祷告，哈利路亚。 Amin.
sekali lagi ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua saudara ataupun rakan sekerja yang dikasihi oleh Tuhan. 再一次在这里问候主所爱的各位同工，大家早上平安。 Pada pagi ini kita akan mengkongsikan 2 sesi dalam penyempurnaan rohani. 今天早上呢，我们会分享2节的灵修的课程。 Lepas itu sesi yang ketiga adalah tentang pentadbiran kita. 然后第3节就关系到我们的行政管理。 Demikian kita akan mulakan dengan kelas ataupun dalam sesi penyempurnaan rohani. 我们会先来开始我们的2节的那个灵修过程、灵修课程。 Karena kita merupakan ahli jawatan kuasa gereja. 因为我们身为教会负责人之一， Jadi demikian itulah kita merupakan gembala Tuhan. 这样呢，我们就是神的牧人了。 Jadi itulah kita tajuk yang saya gunakan, yaitu seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya. 因此，我们今天早上的主题就是像牧人牧养自己的羊群。 Demikian di dalam Alkitab. 从圣经来看， Raja Daud pernah berkata, 大卫王他曾经这样说过， Mazmur 23, 在诗篇的23篇， di mana di ayat 1 berkata, 在第1节这样告诉我们： Tuhan adalah gembalaku. 耶和华是我的牧者。 Jadi demikian pertama-tama yaitu Raja Daud yang sudah mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. 首先呢，大卫就说到：“神是我的牧者。” Demikian Nabi Isaya, 以赛亚先知 dia pernah bernubuat. 他也曾经预言。 Lihat Isaya 40. 我们可以参考以赛亚书的40章。 Isaya 40, 以赛亚书40章 ayat 10. 第10节， Ayat 10. 第10节。 Dia kata, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatannya, dengan tangannya, ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya adalah bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehinya berjalan di hadapannya. 主耶和华必向大能者临到，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。 Itulah dia, Nabi Isaya menubuatkan 在这里，以赛亚先知他这样的预言， bahwa dia akan datang dengan kekuatannya, dengan tangannya yang berkuasa. 他那位大能者会他的膀臂会为他掌权。 Demikian dia di ayat 11 berkata, 在第11节告诉我们， kata seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. 他必像牧人牧养自己的羊群。 Jadi itulah Nabi Isaya menubuatkan bahwa dia akan datang 以赛亚先知他预言说他会来到， dengan kekuatannya dan dengan tangan yang penuh berkuasa. 他的膀臂必为他掌权。 Jadi seperti apa? 就像什么呢？ Itulah dia kata di ayat 11 berkata seperti gembala. 第11节告诉我们，就像牧人一样， Jadi itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Isaya. 就是以赛亚先知所预言的。 Demikian Yohanes pasal 10, 在约翰福音书第10章告诉我们， di mana di ayat 11 berkata, 在第11节告诉我们， itulah Yesus berkata, 主耶稣他这样的说 akulah gembala yang baik. 我是好牧人。 Jadi demikian itulah akhirnya Tuhan Yesus telah menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Isaya. 之后呢，主耶稣就已经成全了以赛亚先知所预言的事情。 Jadi itulah dari permulaan lagi Tuhan adalah gembala. 因为从开始主耶稣就是我们的牧人。 Setelah Yesus datang ke dalam dunia ini, 主耶稣来到这个世上， dia masih berkata, akulah gembala. 他就说到他是牧人。 Jadi demikian dari awal sampai habis, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus adalah gembala. 从始至终主耶稣他说他是一位好牧人。 Jadi demikian karena Yesus adalah gembala.
因为主耶稣是我们的牧人， Jadi itulah kita perlu menunaikan diri, menjadikan diri kita sebagai gembala Tuhan juga. 那我们就要实行我们成为牧人的责任。 Lihat Yohanes pasal 13. 我们可以参考约翰福音书第13章， Yohanes 13约翰福音书13章 di ayat yang ke-20, 第20节， ayat 20. 20节。 Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus yang menerimakan aku, dan barang siapa menerimakan aku yang menerima dia yang mengutus aku. 我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。 Jadi demikian kita pada hari ini. 因此今日的我们， Kita merupakan EJK gereja. 我们是教会的负责人之一。 Jadi kebanyakan kita adalah yang diutus oleh Tuhan di dalam untuk pelayanan ini. 我们是受到神的所差遣的来服侍神。 Jadi itulah makanya kita karena Tuhan adalah gembala. 我们知道主耶稣是我们的牧者， Jadi itulah makanya sekarang kita diutus oleh Tuhan. 因此现在我们被神所差遣， Jadi itulah kita merupakan gembala Tuhan. 因此我们就是神的牧人， Kita mewakili Tuhan Yesus. 我们也是代表着主耶稣基督， Kita mewakili gereja. 我们是代表着教会。 Mewakili gereja artinya mewakili Tuhan Yesus untuk menggembalakan gerejanya. 我们代表教会神的代表神来牧养神的教会。 Itulah kita merupakan gembala Tuhan yang diutus oleh Tuhan. 因此我们就是受神所差遣的牧人。 Jadi itulah kita, identiti kita sangat penting di dalam gereja. 我们在教会的身份是极其重要的， Jadi itulah kita adalah gembala Tuhan. 因此我们就是神的牧人。 Jadi demikian kita sebagai gembala Tuhan. 那我们身为神的牧人， Jadi apakah objektif kita? 我们的目标是什么呢？ Kita kembali seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. 我们可以翻回到以赛亚先知所预言的， Karena dia menubuatkan bahwa dia akan datang dengan penuh kekuatan dan penuh kekuasaan. 因为他预言说他将会来到，然后拥有极大的能力。 Jadi demikian di ayat 11 itulah dia kata itulah objektif sebagai seorang gembala. 在第11节告诉我们，身为牧人的目标， Itulah di ayat 11. 在第11节 Ayat 11. 11节， Dia kata seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya. 他必像牧人牧养自己的羊群。 Demikian apakah objektif seorang gembala? 所以，身为一位牧者的目标是什么呢？ Itulah yang dan seterusnya kata menghimpunkannya dengan tangannya. 接下来就是要聚集他的羊，要合一。 Itulah artinya menghimpunkan, artinya hidup di dalam satu, menghimpunkannya artinya dikumpulkan bersama. 聚集他的羊表示说要所有人要合一。 Jadi itulah kita hidup itulah dalam satu kumpulan. 因为我们生活是群体的生活， Jadi itulah kita hidup yaitu satu kumpulan artinya kita tidak akan berpisah karena dihimpunkan tidak berpisah. 因为我们是群体的生活，那我们就不会分开了。 Itulah makanya di dalam hidup kita, 因此，在我们的生活当中， dalam pelayanan kita, 在我们的侍奉当中， kita sebagai EJK gereja, 我们身为教会责务会的一份子， itulah kita mau menjadikan semua dihimpunkan bersama. 所以所有人都必须聚集在一起。 Sama seperti tema pada zone pada kali ini. 就像我们今天早上的主题 Dalam zone tahun ini ada satu tema. 对不起，在我们的区内有这个主题， Itu satu pun tidak tercicil. 就是一个都不要落下。 Jadi artinya karena satu pun tidak tercicil itulah kita mau menghimpunkannya. 因为不要有一个落下，因此我们大家要聚集在一起， Itulah hidup di dalam satu kesatuan. 就是我们之间要有合一。
Jadi itulah di dalam kehidupan seharian kita. 在我们的日常生活当中， Tanggung jawab sebagai gembala itulah mau menghimpunkan. 我们身为牧者的责任呢，就是要合一，要聚集， Sama seperti yang dijanjikan Tuhan. 就像主耶稣所答应我们的， Seperti yang dijanjikan Tuhan. 就像主耶稣所应许给我们的， Tuhan所应许的 Tuhan. 神所应许的。 Jadi apakah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa pilihannya? 神对于他的百姓的应许是什么呢？ Kitab Mika pasal 2. 我们可以参考米迦书第2章， Mika pasal 2 ayat 12. 米迦书2章的第12节， Dia kata, aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam gembalaannya. Di ayat 12. 在米迦书第2章的第12节，雅各家，我必要聚集你们。 Jadi itulah makanya mau menghimpun, menyatukan seperti kambing domba dalam kandangnya. 就是要聚集你们，就像羊群的一样。 Jadi itulah makanya Tuhan sudah janjikan kepada bangsa pilihannya. 这是神已经应许给他的百姓。 Itulah dia mau menghimpunkan, menyatukan seperti kambing gembalaannya. 就像他的羊群一样聚集在一起，要有合一。 Itulah tidak akan terpisah. 这样呢才不会分开了。 Jadi itulah hidup di dalam kesatuan. 就是要有合一的生活， Jadi itulah kita mau menghimpunkan. 就是要聚集在一起， Itulah satu. 要有合一， Jadi itulah kita mau capaikan. 就是我们要达到的目标。 Ada ada satu gereja 有一所教会， mana semua tidak dapat hidup bersatu. 他们可以 Tidak dapat hidup bersatu. 对不起，他们是不能够活在一起的。 Jadi demikian ibu gereja menghantarkan seorang pendeta ke sana. 他们不能够合一，所以教会就差派了传道去那所教会， Ibu gereja itu hantar seorang pendeta. 总会就差遣了一位传道。 Dan pendeta ini ada karunia. 这位传道他是有恩赐的， Di mana dia dapat karena karunia-nya dia dapat hidup bersama dengan semua orang. 因为他的恩赐就是能够与所有的人生活在一起。 Itulah maka pendeta itu pun ke sana. 因此，这位传道就到了这一所教会， Sampai di sana. 就到了那边。 Di mana gereja itu dia ada bangunan gereja itu ada 3 tingkat. 这所教会呢，它有3层楼。 Di bagian bawah, tingkat yang paling bawah yaitu dewan makan dan juga dewan makan. 在底楼呢就是饭厅， Lepas itu ruang gereja. 然后1楼就 Maaf, paling tingkat bawah ialah gereja, aura gereja paling tingkat bawah. 对不起，底楼是教会的会堂。 Jadi pendeta ini tinggal asramanya di tingkat 3. 这位传道的宿舍就在3楼。 Jadi demikian pendeta itu pada satu malam dia tidur. 有一天晚上呢，这位传道睡觉的时候， Tidak lama dia tersedar dari tidurnya. 他从睡觉中醒来。 Lepas itu dia bangun dan dia lihat dari keluar terlihat dari tingkatnya. 他起来就从窗户看出去， Karena dia tahu bahwa rumah seiman-seiman itu berkeliling di sekeliling itu gereja. 因为他知道教会的四周围都是信徒的家。 Jadi itulah semua rumah-rumah seiman sekeliling itu gereja. 信徒就住在教会的四周围。 Jadi itulah makanya dia tengok dari tingkat 3. 因此，他从3楼的窗户看出去， Itulah dia nampak semua rumah-rumah seiman. 他就能够看见所有信徒的家， Jadi terus dia dapat tahu. 他就立刻知道， Dia kata patutlah mereka tidak dapat kesatuan 就知道他们为何不能合一的原因， disebabkan dibelenggu oleh iblis.
因为他们被魔鬼捆绑着， Karena dia nampak yaitu satu ekor ular. 因为他看见有一条蛇 Dari satu rumah di ular itu tembus menembus dari satu rumah ke satu rumah itu semua seiman. 这条蛇呢，从一个家户到另一个家户，就穿透所有的家。 Jadi dia nampak itu kepala ular itu ngam di depan pintu gereja. 他就看见这条蛇的头就在教会的门中间。 Jadi demikian pendeta ini turun ke arah gereja. 他就不敢对不起，他就下到教会的门口。 Lepas itu dia bukakan pintu gereja. 他就打开了教会的门。 Kepala ular ngam-ngam di depannya. 蛇的头就在他的前面。 Dia kata mulutnya sangat besar. 他说蛇的嘴巴很大， Sampai dia boleh telankan itu pendeta. 甚至可以吞了这一位传道。 Demikian sekali pendeta nampak. 这位传道看到了之后， Terus dalam nama Tuhan Yesus usir ini ular. 他就奉主耶稣的名来赶走这条蛇。 Yang diusir makin ular itu menjadi kecil. 当他正要赶走这条蛇，这条蛇就变得越来越小。 Jadi itulah semakin diusir semakin kecil. 越赶走这条蛇的体质就变得越来越小， Akhirnya hilang. 过后就消失了。 Maka terus waktu itu ular hilang. 当这条蛇消失之后， Jadi itulah ada suara berkata kepada dia. 就有一个声音这样的告诉他， Gembalakanlah umatku dengan firman. 要以神的道来牧养教会。 Jadi itulah pendeta pun paham sudah. 这样呢，传道就明白了。 Jadi itulah setiap waktu itulah berfirman kesaksian firman Tuhan. 当他要为神的道来做见证的时候， Jadi itulah akhirnya dengan firman Tuhan maka telah membangunkan kesatuan para percaya. 神的道就会建立起信徒当中的合一。 Jadi itulah makanya sangat penting yaitu menghimpunkan semua domba kita. 因此要聚集神的羊是非常重要的， Itulah supaya kita hidup di dalam kesatuan. 使到我们能够活在合一当中。 Itulah karena Tuhan adalah kasih. 因为神是爱， Kalau kita tidak ada kasih, 若我们没有爱， jadi itulah makanya kita memang bukan lagi milik Tuhan. 这样我们就不再属于神了。 Jadi itulah makanya tetap di bawah kuasa si jahat. 我们仍然是在魔鬼的权力之下。 Itulah objektif pertama, menghimpunkan kesatuan. 因此，我们第一个目标就是要聚集，也要合一。 Pak, yang kedua, 第二， di Yesaya pasal 40 ayat 11 seterusnya kata anak-anak domba di pangkunya. 在以赛亚书第40章的11节这样的告诉我们，就是用绑臂来聚集羊羔抱在怀中。 Jadi itulah makanya kita melihat yaitu dia mempangkukan domba-dombanya. 就是要聚集羊在一起， Dan menuntun domba-dombanya. 也要慢慢的引导他们。 Jadi artinya dia memelihara domba-dombanya. 意思说他要牧养他的羊。 Itulah kita sebagai gembala Tuhan. 因此我们身为神的牧者， Itulah kita mau memangkunya. 我们必须要抱着他， Lepas itu menuntunnya. 也要引导他的羊。 Jadi itulah di dalam kerja kita. 在我们的教会里面， Itulah kita sebagai barisan depan. 我们是前线的工人。 Dua perkara yang kita pentingkan. 有2件事情我们要注意的， Memangku. 就是要抱着， Artinya menjaga. 也要照顾， Menuntun. 也要引导， Itulah artinya mau melatih. 表示说要训练。 Jadi itulah dua perkara yang kita mau lakukan di dalam gereja. 在教会里面就是这2项事情我们要去做的。 Itulah kita mau menjaga dulu. 我们要先去照顾， Lepas itu
melatih. 过后也要训练他们。 Kalau kita tidak menjaga, 如果我们不去照顾他们， itulah kalau kita tidak menjagakan, terutama sekali dari segi rohani mereka. 特别是我们没有去照顾他们的灵性。 Jadi demikian akhirnya siapa yang kita mau kita latihkan? 最后我们所要训练的对象是谁呢？ Akhirnya tidak ada. 因为最后已经没有了。 Karena kalau penjagaannya kita tidak baik, 若我们的照顾没有达到好的地步， jadi macam mana akhirnya siapa yang kita mau latih? Tidak ada. 最后我们也没有人能够被训练了。 Itulah makanya kita mau pertama-tama itulah mau menjagakan domba-domba kita. 因此，首先呢，我们要照顾我们的羊群。 Jadi itulah makanya kita mau menjagakan domba kita supaya mereka hidup tanpa cacat, tanpa celah. 我们要照顾他们，使到他们无可指摘。 Jadi itulah makanya kita mau menjagakan mereka. 我们要好好的照顾他们， Kita mau memangku mereka 我们要抱着他们， supaya mereka tidak lepas daripada pangkuan kita. 直到他们不会从我们的怀中逃出去。 Lepas itu kita menuntunnya. 过后我们要引导他们， Itulah artinya kita mau melatih mereka. 表示说我们要训练他们。 Itulah sekarang ini saya rasa satu krisis dalam gereja. 现在这个时候是我们教会的危机。 Itulah saya rasa bukan lagi di zon timur. Saya rasa seluruh Sabah pun saya nampak masalah ini. 不仅是东区的问题，也是整个沙巴州的问题。 Tengok sampai tuh pemimpin 80 tahun masih lagi pimpin gereja. 因为教会超过60岁的80. 对不起，教会超过80岁的领导者还在领导着教会， Masih lagi khotbah sahabat. 还是在安息日当中正道， Disebabkan tidak ada pengganti. 因为没有接班人， Jadi itulah makanya, itulah masalahnya. 这就是教会的问题。 Itulah lepas itu sudah mau takat 100 tahun sudah. 然后呢教会已经有100年的历史了， Mau sampai sudah 100 tahun. 快要到100年的历史了。 Karena sampai ini hari belum lagi gereja itu ada diakon. 在那一所教会还没有执事， Mau 100 tahun sudah. 已经有快要到100年了， Pun belum ada diakon. 但是还未有执事。 Jadi itulah kita boleh lihatkan krisis sekarang. 因此我们看到教会的危机。 Itulah makanya kita mau menjaga dan kita mau melatih. 因此我们要照顾，也要训练， Supaya ada bakal pengganti akan muncul. 这样呢才有将来的接班人。 Jadi itulah makanya barulah gereja kita terus dapat dalam satu lantasan yang matang. 在这样呢，教会就会在一个比较成熟的轨道上。 Jadi demikian kita sudah tahu dua objektif ini. 现在我们已经知道了这2个目标， Jadi itulah makanya kita mau tunaikan tanggung jawab kita. 那我们就要实行我们的责任， Seperti Tuhan berkata, 就像主耶稣所说的， ayat 11, seperti seorang gembala yang akan menggembalakan kawanan ternaknya. 就是要牧养自己的羊群， Jadi itulah tanggung jawab kita. 这就是我们的责任。 Dia kata itulah kita seperti seorang gembala. 当我们身为一个牧人， Jadi itulah mau tunaikan tanggung jawab kita. 我们就要实行我们的责任。 Jadi itulah yang kita hidup di dalam hidup sebagai seorang gembala. 就是在我们的生活当中，我们身为牧人的责任， Itulah kita mau tunaikan tanggung jawab kita. 我们就要去实践我们的责任。 Kita memang tahu kita semua memang ada kerjaya kita masing-masing. 我们都有自己的事业， Kita ada keluarga yang kita mau jaga. 我们也有自己要照顾的家庭， Kita ada hal-hal pribadi kita. 也有我们各自的事情。
Jadi itulah memang kita memang banyak tanggung jawab kita. 我们的责任的确很多， Tapi itulah kita hidup karena kita diutus oleh Tuhan. 我们生活因为受到神的所差遣的， Jadi itulah kita mesti tunaikan tanggung jawab kita 因此我们要去实行我们的责任， supaya kita jadikan seorang gembala. 我们要成为一位牧人。 Jadi itulah kita mau terus tunaikan tanggung jawab kita. 我们必须要去实行我们的责任。 Baik, seterusnya kita akan menceritakan tentang semangat gembala. 接下来我们会谈关于牧人的精神。 Jadi sini ada beberapa perkara yang saya dapat kongsikan. 在这里有几项事情是可以作为分享的。 Yang pertama 第一点， yaitu karena kita mau tunaikan tanggung jawab kita sebagai gembala. 因为我们要实行我们是为牧人的责任， Jadi itulah pertama-tama itulah kita mau pikul salib dan ikut Tuhan Yesus. 首先呢，我们要背起自己的十字架来跟从主， Karena itulah karena Tuhan telah utus kita. 因为我们受到主耶稣所差遣， Kita sebagai diakon, 我们是为执事 diakonis, 或者女执事， ataupun sebagai EJK gereja. 或者是教会的负责人， Jadi itulah kita memang diutus oleh Tuhan. 我们是受到主耶稣所差遣的。 Jadi itulah makanya karena kita diutus, maka itulah kita salib itu telah diberikan kepada kita. 因为我们被差遣，这个十字架也交托给我们了， Itulah makanya kita mau pikurkan salib Tuhan. 因此我们要背起十字架来跟从主， Itulah seperti Tuhan Yesus berkata. 就像主耶稣所说的， Dia berkata kepada Petrus. 就是告诉彼得所说的。 Kita lihat Matius 16我们看马太福音书16章 ayat 24. 第24节， Karena waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menerimakan penyiksaan. 主耶稣告诉门徒，他将会受到苦难。 Tetapi itulah Petrus berkata 彼得就这样说， di ayat 22. 在第22节， Tuhan kiranya menjauhkan hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. 主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。 Lepas itu itulah Tuhan Yesus menjawab dia. 主耶稣就回答他说， Dan dia kata, "Enyalah iblis." 就撒旦退后，退我后面去吧。 Lepas itu terus di ayat 24 Yesus berkata kepada murid-muridnya, 24节，主耶稣就对门徒说， setiap orang yang mau mengikut aku, ya haruslah menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. 若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。 Jadi itulah artinya mau mempikurkan salib Tuhan, ikut Tuhan. 因此我们要背起主的十字架来跟从主。 Dan bukan lagi ikut perasaan kita. 我们不再跟从我们自己的感受， Itulah bukan lagi ikut cara kita. 我们不是跟着自己的意思。 Itulah kalau Petrus dia hanya penting ikut caranya sendiri. 因为彼得他只是体贴自己的意思和方法， Itulah dia hanya gunakan caranya sendiri. 他只用了自己的方法， Itulah Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis." 所以主耶稣就说：“撒旦，推我后面去吧。 Bukan ikut cara kita sendiri, ”我们不是用自己的方法， melainkan pikurkan salib Tuhan. 但是我们要背起自己的十字架。 Kalau kita pikul salib Tuhan, 为我们背起主的十字架， itulah makanya setiap yang kita lakukan mesti seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 我们所做的事情就像主耶稣要做的事情。 Itulah bukan ikut perasaan cara kita sendiri, 我们不是体贴自己的意思，用自己的方法去做。 melainkan ikut semua menurut kehendak Tuhan. 我们必须要依着神的旨意去做。 Daripada firman Tuhan. 要用神的道， Itulah satu saluran yang paling penting. 这是非常重要的管道。 Lepas itu yang ditetapkan oleh ibu gereja kita. 就是总会为我们所设定的。
Itu pun satu lagi yang kita perlu ikuti. 也是我们必须要去跟从的。 Jadi bukan setiap gereja masing-masing ada caranya sendiri, tidak. 我们不是说每一间教会都有自己的方法， Melainkan kita mau setiap menurut apa yang diperintahkan Tuhan dan yang ditetapkan oleh ibu gereja. 我们必须要去跟从主耶稣所定下来的，也要去顺服总会所定下来的。 Bukan kita seperti Petrus, 我们不要像彼得， hanya gunakan caranya sendiri, 因为他只用了自己的方法， ikut perasaannya sendiri, 也体贴了自己的感受， gunakan pemikirannya sendiri, 也体贴了自己的想法， dan gunakan tindakannya sendiri. 也自己也用了自己的行动。 Melainkan kita menyangkakan diri dan pikul salib Tuhan. 我们应当要舍己，要背起主的十字架， Ikut langkah Tuhan. 也要跟从主。 Jadi itulah yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua, 第二点， kita mau berjerih payah. 我们要劳动。 Setiap gembala mesti berjerih payah. 每一位牧人必须要劳动。 Awal pagi lagi sudah bangun. 从清早就要起来了。 Itu bawakan domba-dombanya ke padang. 就是要带领引导他的羊群， Lepas itu dia menjagakan dombanya. 也要照顾主耶稣的羊群， Supaya domba ini tidak akan diserang oleh binatang-binatang liar. 使到他们不会被野兽来吞吃。 Lepas itu mau jaga makanan mereka secukupnya, air yang secukupnya. 也要确保他们的食物和水是足够的。 Itulah siang malam pun sampai petang bawa lagi domba-dombanya pulang. 然后傍晚呢，也要带羊群回来。 Jadi itulah makanya memang berjerih payah. 这是非常劳动的事情。 Jadi itulah di dalam sebagai EJK gereja. 我们身为教会的负责人， Itulah kita mau berjerih payah. 我们必须要劳动。 Jadi itulah saya kata memang kita semua ada tugasan kita sendiri. 我们的确有自己的责任和工作。 Itulah kita banyak tanggung jawab kita. 这是我们的责任。 Memang banyak tanggung jawab kita. 我们的责任的确很多， Itulah dari keluarga, masyarakat sampai di gereja. 从家庭、社会到教会里面。 Jadi itulah. Namun itulah jerih payah itu memang banyak yang kita perlu keluarkan. 当然，我们所付出的劳动是很多的。 Jadi itulah makanya kita tahu memang penat juga. 我们工作的时候也觉得非常的疲惫。 Jadi itulah kepenatan itu di dalam Tuhan itu memang ada berkatnya. 在主耶稣这样的劳苦我们必得到赏赐。 Jadi itulah jerih payah itu kalau kita dapat tunaikan, dapat korbankan jerih payah kita kepada Tuhan, itulah jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. 若我们能够为主劳动，那在主里面，我们的劳动是不会突然的。 Jadi demikian di dalam hidup kita. 因此，在我们的生活当中， Itulah jerih payah. 我们为主劳苦， Jadi itulah satu pengorbanan yang paling besar. 就是我们对主极大的牺牲。 Kalau itulah umur kita dari sehari demi sehari makin meningkat. 因为我们的岁数日渐增加， Lepas itu kita tahu bahwa tenaga kita dari sehari makin kurang. 我们的能力也日渐减少， Tenaga fisikal kita pun mulai berkurangan. 我们的体力也渐渐的衰退了。 Itulah, maka memang reality itu. 这是我们生活中的现实。 Itulah kalau sekarang umur 50 lebih kalau dibandingkan sama 30 memang jauh beza. 如果我们从50多岁和30多岁来做比较，的确是有很大的分别。 Jadi itulah makanya dari sehari demi sehari umur kita makin meningkat. 我们的岁数日渐的增加， Jadi itulah tenaga kita dari sehari makin berkurangan.
我们的体力也日渐的减少了。 Tapi itulah semangat kita untuk berjeripaya kepada Tuhan tidak boleh berkurangan. 但是我们为主劳动的精神是不可以减少的。 Makin mau seperti makin mau mempertahankan itu yang semangat kita dalam jeripaya. 我们必须要努力来维持我们劳动的精神。 Demikian di dalam Alkitab banyak contohnya. 在圣经里面有这样的记载。 Jadi itulah yang contoh yang paling baik yaitu Kaleb. 在最好的例子就是迦勒， Di mana dia berkata, 他这样的说， Yosua pasal 14. 我们可以参考约书亚记第14章， Yosua pasal 14. 约书亚记14章 Di ayat yang ke 10. 第10节， Ya 10. 第10节， Di rangkap yang terakhir. 在最后的半段。 Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 现今我85岁了。 Di ayat 11. 11节， Pada waktu ini masih sama kuat seperti pada masa aku disuruh Musa. 我还是强壮，像摩西打发我去的那一天一样。 Itulah dia dapat, walaupun dia sudah umur 85 tahun. 那虽然他已经85岁了， Tapi dia masih lagi dapat berjeripaya. 但是他还能够劳苦。 Walaupun dia itulah seperti diutus oleh Musa. 就像摩西打发他的那一天， Jadi itulah artinya dari muda seperti muda lagi. 就是他年幼的时候所打发出去的。 Jadi dia punya perasaan begitu, yaitu dia sanggup lagi hidup untuk berjeripaya kepada Tuhan. 他觉得自己还能够来继续为神来劳动。 Itulah artinya dia masih lagi dapat untuk kekuatan untuk berperang dan untuk keluar masuk, dia bilang di ayat 11. 在第11节说到，他还是很强壮的，还有能力去征战。 Jadi itulah makanya dia masih lagi sanggup untuk berjeripaya untuk Tuhan. 他还是有劳动的精神来为神来工作。 Jadi itulah makanya kita mau berjeripaya. 因此我们要劳动。 Jadi itulah artinya kita mempunyai perasaan untuk terus giat berjeripaya untuk Tuhan. 我们必须继续的为神来劳动。 Jadi itulah artinya tidak kira umur kita. 不管我们的岁数是多少， Tapi semangat kita, pelayanan kita masih lagi berjeripaya untuk Tuhan. 我们的侍奉的精神我们还是要继续的为神来劳动。 Ada seorang diakon. 有一位执事， Dia sudah umur 70 lebih sudah tahun. 他已经有70多岁了， Tapi sekarang dia sudah dipanggil Tuhan sudah. 现在他已经蒙神恩召了。 Tetapi waktu dia masih lagi hidup, 当他还在世上活着的时候， masih waktu itu sudah umur 70 tahun sudah. 当时候他70多岁， Setiap Sabat 在每一堂安息日聚会， dia naik bus 他就搭巴士， sampai ke gereja gembalaan dia. 就到了自己所牧养的教会。 Awal pagi sudah sampai. 从清早已经到了， Lepas itu dia mulai mengajar kelas pendidikan agama. 他就开始来上这个宗教教育的课。 Lepas itu sampai petang kebaktian Sabat. 直到下午的安息日聚会，他正道。 Jadi itulah lepas itu sambung lagi kelas pendidikan agama. 过后，他继续的来带领着宗教教育的课。 Itulah setiap Sabat dia sanggup lakukan begitu. 的每一次的安息日，他愿意这样的去做。 Itulah dia terus berjeripaya sampai dia menghembus nafas yang terakhir. 他一直劳动，直到最后的一口气。 Jadi syukur Tuhan. 非常感谢主。 Nampak banyak belia-belia yang berjaya yang dibawakan oleh dia. 看到在他的带领之下，有很多优秀的青年， Itulah dia karena jeripayanya. 因为有他的劳动， Tidak demikian itulah
Karena kalau kita mau berjerih payah untuk Tuhan, 因为我们要为神来劳动， itulah kita mau tunaikan tanggung jawab kita sebagai gembala. 因此我们就要尽我们的本分，身为我们牧人的本分。 Jadi itulah kita mau tunaikan tanggung jawab kita. 我们必须要尽自己的本分。 Jadi supaya kita dapat tunaikan tanggung jawab kita, 我们要如何尽自己的本分呢？ itulah kita mau tahu identiti kita. 我们必须要认清楚自己的身份。 Kalau kita tahu identiti kita, 若我们知道自己的身份， itulah kita barulah dapat tunaikan tanggung jawab kita. 这样呢，我们才能够尽我们的本分， Seperti Paulus. 就像保罗一样， Kitab Roma pasal 1 ayat 1. 在罗马书 Pasal 1 ayat 1. 第1章的第1节， Itulah dia kata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 耶稣基督的仆人保罗封召为使徒，特派传神的福音。 Jadi itulah makanya Paulus tahu identitinya. 保罗他清楚知道自己的身份， Dia adalah hamba, 他是仆人， dia adalah rasul, 他也是使徒， dan dia memberitakan Injil. 他是传福音的， Jadi itulah karena dia tahu identitinya. 因为他清楚自己的身份， Itulah dia dapat tunaikan tanggung jawabnya. 因此他就能够尽他的本分。 Jadi itulah makanya kita pada hari ini, 因此今日的我们， itulah kita mau mengenali identiti kita. 我们必须要清楚知道自己的身份。 Jadi apakah identiti kita? 我们的身份是什么呢？ Itulah kita adalah yang diutus oleh Tuhan jadi EJK gereja. 我们是受到神所差遣的，身为教会的负责人。 Itulah kita ialah pelayan Tuhan. 我们是神的我们是侍奉神的人。 Jadi itulah kita diutus jadikan EJK gereja. 我们受差遣来身为教会的负责人之一。 Itulah kita ditunaikan tanggung jawab kita. 因此我们要尽我们的本分。 Setelah kita jadikan EJK gereja, 因为我们已经是教会的负责人， itulah masing-masing kita ada portfolio kita. 我们各自都有自己的工作。 Kita ada portfolio. 组织我们都有自己的组织。 Itulah makanya artinya kita mau tunaikan tanggung jawab kita dan laksanakan portfolio yang telah diberikan kepada kita. 我们要尽我们的本分来完成职责给我们的工作。 Kalau kita di portfolio kita ialah penguasa. 如果我们的职责是教务股的， Ketua keagamaan. 或者是宗教教育的系负责。 Ketua keagamaan. 对不起，是我们教会的教务。 Jadi itulah makanya kita mau tunaikan tanggung jawab kita. 因此我们要尽我们的本分。 Kalau kita bendahari, 如果我们是财务股的， tunaikan tanggung jawab kita sebagai bendahari yang setia. 我们也要忠心的我们要成为教会忠心的财政。 Begitu juga Hauewaam. 对于这个虚务组、总务股也是一样。 Ini Hauewaam inilah tanggung jawab yang paling besar. 因为总务股的工作是最大的、最多的。 Paling besar itu tanggung jawab sebagai Hauewaam. 因为总务股的工作是最多的。 Hidup mati memang dia punya kawasan itu. 因为生死都是他们的责任，他们的工作。 Semua pun dia mau lipatkan diri itu. 因为他们都会参与所有的工作。 Sampai bangunan pun Hauewaam. 因为教会的楼也是他们所负责的。 Itulah makanya tanggung jawab kita mau tunaikan. 因此就是我们所要尽的本分。 Seperti di dalam kitab Yesua. Hakim-hakim. Dalam kitab Hakim-hakim. 在士师记里面有告诉我们， Di mana di situ dipanggil supaya tuh pohon-pohon mau jadikan raja. Panggil itu pohon-pohon jadikan raja.
yaitu就是要把这些树来成为王。Itulah. Jadi itu pohon-pohon dipanggil jadi raja. 因为要叫这些树要成为王。Demikian pertama dia suruh itu pohon zaitun. 首先，他就吩咐这个橄榄树。Di Hakim-Hakim pasal 9 ayat 6. 在士师记第9章的第6节。Ayat 8. 对不起，在第8节。Itulah dia panggil pohon zaitun. Jadilah raja atas kami. 他们对这橄榄树说：“请你做我们的王。” Tetapi pohon zaitun kata di ayat yang 9 dia kata, macam mana saya mau meninggalkan minyakku? 第9节告诉我们，橄榄树回答说：“我岂肯止住供奉神和尊重人的油呢？” Di ayat ke-10. 第10节 panggil pohon ara. 树木就对无花果树说 Lepas itu di ayat 11 kata, takkan saya meninggalkan manisku dan buah-buahku yang baik. 但11节无花果树回答说：“我岂肯止住所结甜美的果子？” Ayat ke-12. 第12节 ayat pokok anggur lagi. 然后就对葡萄树说 Pun anggur kata, macam mana saya mau tinggalkan air manisanku? 13节葡萄树回答说：“我岂肯止住新酒呢？” Itulah dia tidak mau. Artinya 3 pohon itu tidak mau hilangkan tanggung jawab mereka. 这三个树，他们就不要去尽自己的本分。 Itulah dia mau tunaikan tanggung jawab mereka. 因此他们必须要尽自己的本分。 Zaitun dia mau tinggalkan minyaknya. 因为橄榄树它不肯来撇弃自己的油。 Pohon anggur dia mau tinggalkan buah yang manisnya. 无花果树说它不要它岂肯止住果汁？ Dan air anggur dia mau tinggalkan air anggurnya yang manis. 葡萄树它不肯止住自己的新油。 Itulah tanggung jawab. 这是他们的责任。 Jadi itulah kita sebagai gembala Tuhan. 因此我们是为神的牧人。 Jadi itulah mau tunaikan tanggung jawab kita. 我们必须要尽自己的本分。 Kenal identiti kita dengan baik. 我们要认清楚自己的身份。 Jadi mohon Tuhan membantu kita. 愿神来帮助我们。 Kita rehat sekejap. 我们会稍微的休息片刻。 Kita doa dalam hati. 我们同心默祷。 Amin.
Baik, kita teruskan kuliah kita. 我们继续我们的课程， Baik, kita doa dalam hati. 大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita teruskan kuliah kita. 奉主耶稣基督圣灵，我们继续我们的课程。 Perkara seterusnya, 接下来的一点 yaitu keprihatinan kita. 就是我们的关怀， Itulah, saya rasa ini sangat penting. 这是非常重要的。 Itulah kalau kita sebagai seorang gembala, 我们身为牧人， kita sebagai EJ gereja, 我们身为教会的负责人， kita mau tahu semua domba-domba yang kita gembalakan. 我们必须要清楚知道我们所牧养的羊群。 Itulah, karena kalau kita tidak kenal domba kita, 因为我们认识我们的羊群， kalau kita tidak kenal, 如果我们不认识我们所牧养的羊群， jadi macam mana kita mau gembalakannya? 我们要如何去牧养他们呢？ Kita mau kenal dulu domba-domba kita, barulah kita dapat menggembalakannya. 我们要首先认识他们，我们才晓得要如何去牧养他们。 Itulah di kitab Amsal pasal 27, 在箴言的27章这样的告诉我们， ayat 23. 第23节， Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. 箴言27章的23节，你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群。 Itulah dia kata kenal baik-baik. 我们要详细的知道， Lepas itu perhatikan. 也要留心。 Jadi artinya itulah kita mau mengenali domba kita. 因此，我们要知道，要晓得要认识我们的羊群。 Saya rasa syukur Tuhan. 非常感谢主， Kita mulai sekarang memang ada semangat untuk semangat keprihatinan ini. 因为我们都有关怀的精神， Terutama sekali dalam keadaan pandemik ini. 尤其是在疫情当中， Saya rasa kita gereja banyak menggunakan banyak keadaan masa kaedah untuk keprihatinan ini. 因为教会有更多的时间来做好关怀的工作。 Itulah banyak perkara yang kita telah lakukan dalam pandemik ini. 因为在疫情当中，我们能够做的事情， Seperti baru-baru seiman di Tulupit. 就像最近在都鲁比教会的信徒， Banyak yang sudah kena positif COVID. 有很多的信徒都确诊了， Jadi semua dikarantinkan, disendakan. 所以他们就在三打根隔离。 Demikian itulah syukur Tuhan. 非常感谢主， Itu pihak gereja masih lagi sangat prihatin terhadap mereka. 因为教会很关心他们。 Itulah sampai kemarin banyak sudah seiman sudah pulang. 直到昨天有许多的信徒已经能够回家了， Jadi sampai ada pencari Injil. 也有我们的慕道朋友， Dia kata terima kasih kepada pihak gereja. 他说非常感谢教会的帮忙， Itulah pun syukur Tuhan. 也非常的感谢主。 Jadi itulah keprihatinan ini sangat penting. 因此，这个关怀是非常重要的， Itulah supaya sebelum hal itu berlaku 因 kita 为 mesti tahu sudah. 那件事情还未发生之前，我们已经知道了， Itulah itu yang paling baik. 这是最好的。 Ada satu kali 有一次， ada seorang saudari tua meninggal dunia. 有一位老姐妹她离世了， Sudah meninggal dunia baru tahu adanya seiman ini. 当她离世的时候，才知道有这一位信徒。 Jadi itulah sewaktu dia meninggal dunia, 当她离世的时候， pihak gerejanya ataupun pihak keluarganya cari gereja. 她的家人就来寻找教会， Karena anak-anaknya bukan seiman. 因为她的孩子都不是教会的信徒， Hanya ibunya sejak seiman. 只是身为妈妈的是我们教会的信徒， Jadi tidak yang tahu
所以没有人知道。Hanya dia sudah meninggal baru kami tahu. 当他离世之后，我们才知道。Itulah makanya, itulah kadang-kadang ada kelemahan juga. 有时候我们也有自己的懒惰， Jadi itulah makanya kita mau sangat memberikan prihatinan yang sangat penting dalam kerja ini. 因此我们在教会里面要做好关怀的工作。 Itulah pihak gereja Sibuga telah bahagikannya kepada 6 zon. 西普在教会把信徒分为六个区， Itulah supaya dia dapat di setiap zon itu ada masing-masing yang dapat menjaga mereka. 在每个区里面都有自己的负责人去关怀他们。 Syukur Tuhan. 非常感谢主。 Itulah maka supaya kita dapat ada satu koordinasi di antara satu sama lain. 在我们之间呢，都能够互相效应，协调。 Itulah makanya barulah kita dapat mengenali ataupun dapat mengetahui semua keadaan seiman kita. 这样呢，我们才能够清楚的知道我们信徒的状况。 Jadi itulah makanya keprihatinan itu mesti ada. 所以这一种的关怀是非常重要、非常必要的。 Supaya kita tahu keadaan domba kita. 这样我们才能够知道我们的羊群的状况。 Baru ini tahun baru dapat tahu bahwa di bahagian dekat Sugut sana ada keluarga seiman kita di sana. 在今年在属gut这个地方，我们发现有我们教会的信徒。 Itulah syukur kepada Tuhan. 我们非常感谢主。 Baru ini tahun ada tersedar ada seiman di sana. 因为今年我们发现有信徒在那边。 Jadi itulah mulai kebaktian sahabat sudah di sana. 我们现在已经开始有安息日的聚会。 Jadi ada 4 keluarga di sana. 在那边有4个家庭。 Jadi itulah syukur Tuhan. 我们非常感谢主。 Itulah makanya keprihatinan itu mesti ada. 这一种的关怀是非常必要的。 Itulah baru tahu keadaan domba kita. 这样呢，我们才能够清楚知道羊群的状况。 Yang kelima, 第5点 itu tentang teladan. 关系到我们的榜样。 Itulah karena kita EJK gereja. 由于我们是教会的负责人， Itulah kita adalah gembala Tuhan. 我们是神的牧人， Itulah kita memang berjalan di depan ke domba-domba kita. 我们是走在羊群的前头， Jadi itulah kita mesti ada teladan. 因此我们必须要有榜样。 Itulah satu topik yang sangat besar ini. 这是非常大的课题， Bukan setakat kita sebagai EJK ada teladan. 不只是我们是为教会的负责人必须要有榜样， Malahan kita keluarga EJK pun mesti ada teladan. 甚至负责人的家庭也必须要有榜样。 Itulah yang satu topik yang sangat luas. 因此这是非常大的课题。 Jadi demikian karena kita tahu kesannya, 因为我们知道 kita akan tahu kesannya, 因为我们可以看到 kesannya. 这样的影响力， Jadi apakah kesannya? 它的影响是什么呢？ Kita lihat di dalam kitab Hosea. 我们可以参考何西亚书， Hosea pasal 4何西亚书第4章 ayat 5. 第5节， Ayat 5. 第5节， Kalau imam akan tergelincir jatuh pada siang hari dan juga nabi akan tergelincir jatuh pada bersama-sama engkau pada malam hari, aku akan membinasakan ibumu. 第5节，你自祭司必日间跌倒，先知也必夜间与你一同跌倒，我必灭绝你的母亲。 Jadi itulah makanya kita mesti ada teladan yang baik. 因此，我们必须要有好的榜样。 Itulah kesan kita sangat memberikan kesan yang paling sangat memberikan kesan yang paling besar bagi kita. 因为它这样对我们的有非常大的影响力。 Kalau kita jatuh, imam jatuh, nabi jatuh. 若祭司和先知都跌倒了， Artinya imam
sama nabi pun tidak ada teladan yang baik. 若祭司和先知都没有好的榜样， Itulah karena tidak ada teladan yang baik, itulah dia jatuh. 他们因为没有好的榜样而跌倒。 Jadi itulah karena tidak ada teladan yang baik, tidak ada semua yang mereka lakukan itu tidak baik, itulah mereka jatuh. 因为他们没有好的榜样，他们就因此而跌倒了。 Kau bayangkan pada depan sudah jatuh. 若前先的工人跌倒， Jadi itulah seiman pun tetap ikut jatuh. 信徒也会跟着的跌倒。 Jadi itulah kita mesti ada teladan yang baik. 因此，我们必须要有很好的榜样。 Jadi itulah kita sangat pentingkan yaitu teladan kita. 我们是非常注重我们的榜样。 Jadi itulah kita selalu suruh kita berkata semua seiman mesti datang awal gereja. 我们经常说信徒要早些到教会。 Setengah jam setengah jam sebelum kebaktian masih ada di gereja sudah berdoa. 在聚会前半个小时必须要到教会来做会前的祷告。 Pas itu sampai tadi doa 15 menit, lepas itu sesi latihan kidung, baru mulai kebaktian. 祷告15分钟之后就开始会前的诗颂，才开始聚会。 Jadi itulah kita memang nasihat begitu. 我们是这样的勉励他们。 Jadi adakah kita lebih awal daripada mereka? 但是我们是否有比他们更早到教会呢？ Syukur Tuhan. 感谢主， Ada juga gereja yang tetap buat begitu. 也有一些的教会他们能够这样的做， Itulah, setengah jam sebelum itu mereka sudah berdoa sudah. 在会前半个小时已经在教会里面祷告了， Lepas itu ada sesi latihan kidung, lepas itu mulai kebaktian. 然后有会前的诗颂才开始聚会。 Jadi itulah teladan itu mesti ada. 因此，这个榜样是必须要有的， Karena semua seiman melihat kita. 因为所有的信徒都会看在我们的身上， Melihat kita dan keluarga kita. 他们会看着我们，也会看着我们的家庭， Itulah yang paling penting. 这是非常重要的。 Kalau kita tidak ada teladan, 若我们没有榜样， itulah kita akan jadi batu santungan. 我们就会成为别人的绊脚石。 Itulah kita mau ada teladan yang baik. 因此，我们要有好的榜样， Dari segi pemakaian kita. 尤其是我们的穿着， Sampai ahli-ahli keluarga, pemakaian ahli-ahli keluarga kita. 还有我们家人的穿着， Petuturan kita. 我们言语上， Pembawaan kita. 我们的外表， Jadi semua itu mesti ada teladan yang baik. 这一些都必须要有好的榜样。 Itulah sekarang banyak kita sekarang semua banyak itu perkara sekarang kita lakukan dalam talian. 因为现在我们经常都会以线上来进行活动， Jadi itulah dalam talian ini boleh katakan seluruh dunia boleh nampakkan. 因为在线上的活动，甚至全世界都可以看到。 Jadi itulah makanya kita mesti ada teladan yang baik. 因此，我们必须要有好的榜样， Kesan dia sangat besar. 因为它的影响力是非常的大。 Itulah saya pernah kongsikan, baru-baru saya kongsikan. 最近小弟有这样的分享， Itulah pengajian inti kebenaran yang dijalankan setiap hari Kamis. 就是在每个星期四，我们有做这个圣经妖道的研习班。 Itulah hari yang pertama kali tanggal 3 Jun. 在第一次的上课就是6月3号， Itulah Diakon Barwai itu yang khotbah tentang Yesus. 就是由威巴路执事所讲的关系到耶稣。 Jadi lepas sejak kebaktian, 我们上完课之后， ada satu pencari Injil perempuan. 有一位慕道朋友女生， Dia respon. 她有给这样的反应。 Dia kata, terkejut loh saya nampak guru sejarah kami di tingkatan 6 tahu juga menyampaikan kesaksian firman. 他觉得非常的惊奇，因为他的中六历史老师既然在线上授课。 Jadi itulah makanya ya itulah memberikan itulah sampai kesan dia begitu besar bah. 所以我们可以看到这个影响力是的确很大。
Jadi itulah kita mau ada teladan yang baik. 我们必须要有好的榜样。 Jadi demikian di dalam hidup kita. 因此，在我们的生活当中， Kita mau itu berikan teladan yang baik. 我们要给别人看到我们的好榜样。 Jadi itulah ada kesan yang paling besar. 因为会带来极大的影响力， Itulah terutama sekali dalam kerja, dalam talian. 尤其是在线上的工作， Jadi itulah semua boleh nampak. 因为所有人都会看到， Dan lebih-lebih lagi kita di tatapan. 特别是我们是站在前头的， Itulah kita mesti ada teladan yang baik. 因此我们必须要有好的榜样。 Lepas itu kita hidup, yaitu kita melakukan kerja, mesti ada pengorbanan. 过后我们在我们的生活当中必须要有牺牲， Karena pengorbanan ini itulah masa kita, keuangan kita, semua kita mau korbankan. 我们必须要牺牲我们的金钱、时间，还有很多的事情。 Jadi itulah kalau kita tidak sanggup mengorbankan, jadi itulah banyak perkara kita tidak dapat lakukan. 因为我们不肯牺牲，那我们就不能够做很多的事情， Jadi itulah pengorbanan itu yang paling besar, 就是最大的牺牲， yaitu siapkan diri kita untuk Tuhan. 就是要为主来装饰自己。 Terutama sekali kita barisan depan. 我们身为前线的工人， Itulah kita semua EJK gereja. 我们都是教会的负责人， Itulah mesti ada pengorbanan. 我们必须要有牺牲。 Sampai ini hari, 直到今天， kalau kita sebagai EJK gereja, 我们身为教会的负责人， itulah kita ada pengorbanan. 我们必须要有所牺牲。 Jadi pengorbanan itu macam mana korban? 我们要如何牺牲呢？ Itulah masa kita, semua yang kita mau korbankan. 我们的时间等等，我们都要为主而牺牲。 Kita korbankan sampai ke mana? 我们要牺牲到哪一个程度呢？ Sampai ke atas mimbar. 就是到台上，讲台上。 Sepatutnya EJK itulah mau korbankan segalanya sampai ke atas mimbar. 其实所有的教会负责人都必须要牺牲到讲台上。 Itulah sepatutnya semua EJK mesti dilatih sampai menyampaikan kesaksian firman. 所有的教会负责人都要被训练，要分享，要为主而做见证， Itulah sampai menyampaikan kesaksian firman. 甚至能够为主来分享见证。 Jadi itulah makanya, itulah pengorbanan itu sampai di atas mimbar. 就是在讲台上的牺牲。 Kita melatih semua belia-belia khutbah. 我们要训练我们的青年要勇于争道。 Itulah banyak gitu setiap gereja pentingkan belia-belia menyampaikan kesaksian firman Tuhan. 所以有很多的教会，他们很注重青年要为主而分享见证。 Hari kalau itulah. Tapi EJK pernahkah nampak semua EJK berdiri di atas mimbar? 可是我们有没有看过所有的教会负责人在讲台上分享呢？ Jadi itulah makanya pengorbanan itu mesti sampai di atas mimbar. 这一种的牺牲必须要得到讲台上的分享。 Itulah kita harap semua EJK satu hari nanti dapat menyampaikan kesaksian firman Tuhan di atas mimbar. 所以在这里盼望所有的教会负责人都能够在讲台上分享自己的见证。 Itulah kita itulah pengorbanan. 这是我们应当做的牺牲。 Itulah kita karena sekarang kebanyakan EJK adalah diakon-diakon. 因为教会的负责人大多数都是长职， Juga tuh saudara dan saudari yang senior. 也是比较有资深的弟兄姐妹们， Ataupun belia-belia yang sudah matang. 或者是比较成熟的青年。 Jadi itulah sepatutnya mau pengorbanan sampai di atas mimbar.
其实这种牺牲应当要到这个讲台上面。 Jadi demikian, karena itulah kita ada teladan yang baik. Mesti ada teladan yang baik. 当然也必须要有好的榜样， Mesti ada pengorbanan sampai di atas mimbar. 也要有到讲台上的牺牲。 Itulah makanya kita mau senantiasa perhatikan diri kita sendiri. 因此我们必须要多多注意自己。 Itulah kita mau senantiasa lihat diri kita sendiri. 我们要经常审查自己。 Karena kita mau ada teladan yang baik. 因为我们要有好的榜样。 Itulah kita mau ada pengorbanan yang begitu banyak. 我们要有更多的牺牲。 Jadi itulah kita mau perhatikan diri kita sendiri. 我们更要注意自己。 Mengapa mau perhatikan diri kita sendiri? 我们为何要注意自己呢？ Itulah supaya kita dapat melihat skala yang ada pada diri kita. 这样呢，我们才可以看到我们自己身上所有的一切。 Itulah kita lihat di dalam kitab Yohanes 我们可以参考约翰福音书 pasal 21第21章 ayat 20 sampai ayat 22. 第20到22节， Di ayat 21. 21节。 Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? 第21节，彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？” Jadi mereka hanya nampak memperhatikan orang lain. 他们只能观察到别人的身上。 Tetapi Tuhan Yesus jawab. 主耶稣就这样回答他。 Dia kata, jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ya bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku. 耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。” Jadi itulah makanya mereka murid-murid hanya sibuk dengan orang lain. 门徒他们只忙着顾着别人而已。 Itulah dia kata, Tuhan Yesus kata, itu bukan urusan kau, menjaga orang lain bukan urusan kau. 主耶稣说：“要去管别人是与你没有关系的。 Yang paling penting ialah mengikuti aku. 最重要的是要跟从主。 Jadi itulah perhatikan diri kita sendiri. 意思说，我们要观察我们自己， Bukan hanya perhatikan orang lain, kelemahan orang lain. 而不只是看到别人或者是别人的弱点。 Itulah kita mau perhatikan diri kita. 我们必须要注意观察自己， Itulah senantiasa mengukur diri kita. 我们要测量自己。 Itulah yang paling penting dalam hidup kita. 这就是在我们生活当中最重要的事情。 Barulah dapat melihat kelemahan kita. 这样我们才看到自己的软弱， Sekali lihat kelemahan kita, 我们也看到我们的弱点， baru kita dapat memperbaiki diri kita. 我们才能够更正自己。 Itulah kita perlu ada kesadaran diri. 因此，我们必须要有自己的醒悟。 Jadi kalau ada kesadaran diri, 若有了这种的醒悟， barulah ada kemajuan. 我们才有进步。 Jadi macam mana ada kesadaran diri? 我们要如何得到自己的醒悟呢？ Perhatikan diri kita sendiri. 我们要多注意我们自己。 Demikian kita sebagai gembala. 我们身为牧人， Itulah kita akan melakukan kerja suci. 我们为主做圣工。 Dalam melakukan kerja suci, 我们在教会做圣工， itulah memang banyak perkara kita hadapi. 我们要面对的事情很多， Kita akan mendapatkan kejayaan. 我们会得到成就， Kita dapatkan kegagalan. 我们也会得到失败。 Akhirnya itulah makanya kita mesti melupakan yang di belakang 因此，我们要忘记背后， dan mengarahkan ke depan. 我们要努力面前。 Terutama sekali kalau kita lakukan, kita pimpinkan gereja dan ada kemajuan. 当我们带领教会的时候有成就， Itulah, jangan hanya tengok itu kemajuan. 我们不要只看到我们的成就， Jangan hanya ingatkan itu kemajuan saja. 我们只记得我们所做过的一切成就。 Itulah, itu akan menjadikan diri kita congkak itu.
因为这样会使到我们有骄傲的心。Raja Nebukadnezar. 就是尼布甲尼撒王。Itulah dia hanya lihat kemajuan dia. 因为只看到自己的成就， Ingat kemajuan dia sendiri. 他只记得自己的成就， lupakan Tuhan. 忘记了神。Seperti juga pekerja suci kita yang peringkat awal pun begitu juga. 我们教会早期的工人也是一样， Karena tengok kemajuan. 因为只看到自己的成就， Itulah dia dapat melupakannya. 也不能够忘记他。 Itulah hanya ingatkan kemajuan itu. 他们只记得自己的成就， Akhirnya tinggalkan Tuhan. 最后就离弃神了。 Jadi itulah makanya mesti melupakan yang di belakang. 因此我们要忘记背后， Kejayaan, kegagalan mesti dilupakan. 我们必须要忘记之前的成就还有失败。 Jadi itulah kalau kita hanya ingatkan kegagalan kita. 如果我们只记得我们的失败， itulah kita sampai bila pun tidak akan memajukan diri kita. 到任何时候我们都不能够继续迈前进。 Itulah karena hanya ingat itu kegagalan. 因为我们只记得我们过去的失败。 Jadi itulah mesti tinggalkan, melupakan semua yang di belakang kita. 所以我们要忘记我们的背后。 Lepas itu permusuhan. 然后就是仇恨 pun kita mesti lupakan. 我们也是要忘记， Karena kita manusia. 因为我们是人啊， Setiap kita ada pemikiran, ada pandangan kita sendiri. 因为我们都有自己的想法。 Itulah, memang kadang-kadang memang tidak dapat dinafikan. Memang ada perselisih paham di antara seseorang. 当然了，人与人之间必定会有误会的。 Jadi demikian itulah permusuhan itu, perselisih paham itu mesti dilupakan. 所以这些误会和仇恨，我们都必须忘记。 Jadi itulah kita mau mengarah ke depan kita, hanya pikirkan yang di depan kita. 我们必须要努力向前。 Itulah makanya dengan demikian itulah kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. 因此，我们要努力的去接力去追求。 Itulah kalau itulah kita mau berusaha sungguh-sungguh. 我们必须要接力去追求。 Itulah barulah kita dapat menunaikan tanggung jawab kita. 我们才能够尽我们的本分。 Itulah kadang-kadang dalam perihal kadang-kadang susah juga kan, macam kerja Tuhan macam itu tidak penting. 有时候我们觉得这件事情并不重要。 Itulah kadang-kadang kita kerja pun itu untuk kerja itu boleh diperlahankan. 我们觉得这个教会的工作是可以延迟的。 Itulah kadang-kadang itulah kita punya perasaan begitu. 我们可能自己的感受是这样。 Itu sebab kita tidak bersungguh-sungguh, hati kita bukan dengan 因为我们没有接着的去追求。 好烂吗？ kita mau dengan mau 重操再重复多一百。 yaitu itu melakukannya dengan segenap hati kita. 我们要去精心来去做。 Kita lihat kitab Kolose. 我们可以参考哥罗西书 pasal 3 3章 ayat 23. 23节。 Apapun yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Jadi itulah kita mesti ada konsep yaitu untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. 因此，我们必须要有借力去追求的工作。
Karena itu bukan untuk manusia, 因为我们不是给人做的， melainkan untuk Tuhan. 而是给主做的。 Untuk diri kita sendiri pun kita dapat lakukan dengan sungguh-sungguh. 对于我们自己也要努力的去做， Bukan kalau perkara itu untuk diri kita sendiri. 因为我们所做的不是给我们自己的， Itulah kita mau pun kita pandai usahanya dengan sungguh-sungguh. 因此我们必须要尽力去追求。 Jadi apalagi kalau untuk Tuhan. 何况是给神的呢？ Itulah kita, karena untuk diri kita sendiri pun kita pandai usaha. 如果是给我们自己的，我们也晓得要努力去做。 Jadi apalagi untuk Tuhan. 何况是给主做的呢？ Itulah kita mau dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. 因此我们要尽心的去做。 Demikian sepatutnya itu yang ditaruhkan di hadapan kita. 是应当要放在我们的前面， Itulah itu teman sekali kerja Tuhan. 尤其是神的工作， Itulah mau taruhkan di hadapan. 我们要放在前面， Itulah sungguh-sungguh. 要尽力 Itulah artinya dengan segenap hati kita. 就是要尽心的去做。 Ada seorang diakon. 有一位执事， Setiap pagi dia ke gereja untuk berdoa. 每天早上他会到教会去祷告， Lepas dia berdoa, 祷告之后， dia akan keliling satu gereja. 他就会围绕教会一圈， Dari tingkat atas sampai tingkat bawah, semua kawasan gereja dia akan keliling. 他会去巡绕从楼上到楼下，四周围都会去做，就会到处走。 Lepas itu tengok mana yang tidak baik, terus dia laporkan kepada HLM. 他看到有什么事情，他就会做报告。 Jadi artinya itulah keprihatinannya dia betul-betul dia lakukan dengan sungguh-sungguh karena apa? Untuk gereja dia. 他的关心是值得称赞的，因为他是为神而做的。 Jadi itulah dia kerja dengan sungguh-sungguh. 他很努力的去做。 Jadi itulah mengapa dia dapat lakukan dengan sungguh-sungguh. 他为何能够尽力的去追求呢？ Itulah karena dia tahu yaitu untuk Tuhan. 因为他晓得这是为神而做的， Karena hidupnya 因为他的生活， dia hidup, dia tahu Tuhan pimpinkan hidupnya. 他知道有神的带领， Itulah dia dapat tahu Tuhan pimpinkan hidupnya. Itulah dia buatkan kerja memang sangat sungguh-sungguh untuk Tuhan. 因为他知道这是为主而做的，他就很努力的去做。 Hidupnya pertama-tama sangat susah. 他的生活起初是很艰难的， Lepas itu Tuhan terus pimpinkan hidupnya 过后神就继续的带领他的生活， sampai dia berjaya dalam kejayaannya. 甚至在事业上有所成就。 Itulah dia memang dia tahu, itulah dia kata Tuhan senantiasa bersama dengan saya. 他就说主耶稣时常与他同在， Itulah dia dapat lakukan dengan segenap hatinya. 这样他就能够尽心尽意的去做。 Seperti di dalam Alkitab 就像圣经告诉我们的， pun ada seorang 有一位人物， yang dia sanggup melakukannya demi Tuhan Yesus. 他愿意的为主耶稣而去做， Jadi dia tidak kira apapun. 不管发生什么事情， Itulah dia dapat mengorbankannya segalanya demi Tuhan. 他能够牺牲一切来为主工作。 Itulah dia boleh katakan setia sampai Tuhan Yesus mati pun dia masih setia lagi. 直到主耶稣离世的那一天，他忠心到底。 Itulah makanya dia dapat lakukan dengan segenap hatinya. 他就能够尽心的去做， Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. 他很努力的去追求去做。 Yohanes pasal 20在约翰福音书第20章 di ayat 1. 第1节， Ayat 1. 第1节， Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 7日第一日清早天还黑的时候，莫大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。 Jadi artinya Maria ini pagi lagi sudah ke kubur Tuhan.
在清早的时候，玛利亚就来到坟墓那里了， Dia lakukannya demi Tuhan. 因为她是为主而做的。 Itulah dia lakukan dengan sungguh-sungguh sampai awal pagi lagi dia sanggup korbankan masaknya, korbankan segala untuk Tuhan. 她非常努力的去做，所以从一大清早，她就来到了坟墓那里为主工作。 Disebabkan dia tahu hidupnya dipimpin oleh Tuhan. 因为她知道她的生活有神的带领。 Karena Lukas pasal 8 ayat 2. 在路加福音书第8章的第2节， Karena di situ dia pernah, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 就是摩大拉的玛利亚，之前她有7个鬼从她身上赶出来。 Itulah dia hidupnya, dia tahu Tuhan pimpinkan hidupnya. 她清楚的知道有神带领着她的生活， Dia tahu tidak lupakan kasih Tuhan. 她不曾忘记主对她的爱， Itulah dia lakukan untuk Tuhan. 因此她这样的为神工作， Itulah dia lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. 她就很努力的精心为主耶稣而做。 Jadi kita syukur Tuhan 我们感谢主， karena sampai ini hari 因为直到今天， Tuhan masih pimpinkan hidup kita, 主耶稣仍然带领着我们的生活， memberkati hidup kita, 也一直祝福我们， memberikan kesehatan yang baik untuk kita, 也给了我们很好的健康， berikan keluarga yang baik untuk kita. 也给予了我们幸福的家庭。 Jadi itulah apalagi yang Tuhan tidak, yang baik Tuhan tidak berikan kepada kita. 我们还有什么好的事情主耶稣已经给了我们的呢？ Boleh katakan semuanya yang baik telah diberikan kepada kita. 我们可以说所有的好事情主耶稣已经给予我们了。 Itulah kita mau terus giat dan lakukan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan. 因此我们要继续努力的为主工作。 Jadi itulah demi kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. 我们要报答主耶稣给我们做的身上的好事。 Demikian segala yang kita lakukan, 我们所做的一切， itulah kemuliaan diberikan kepada Tuhan. 我们要归荣耀给神， Bukan untuk memuliakan, memuji diri kita sendiri. 而不是荣耀来称赞自己。 Itulah makanya kita dalam perihal memberikan kemuliaan kepada Tuhan. 所以我们要归荣耀给神。 Jadi itulah kita mesti ada konsep yang baik. 我们必须要有好的观念， Kalau kita tidak tahu memberikan kemuliaan kepada Tuhan, 因为我们不晓得把荣耀归于他， jadi itulah akhirnya kita memang jadi seorang yang congkak. 最后呢，我们就成为骄傲的人了。 Karena itulah kita mau berikan segalanya kemuliaan kepada Tuhan. 因为我们不晓得，我们不会把荣耀归于神， Jadi itulah semua kita mau memuliakan Tuhan. 我们必须在一切的事情上归荣耀给神。 Jadi apa kejayaan kita, 我们的成就 itulah semua daripada Tuhan. 都是从神而来的， Itulah semua bersyukur kepada Tuhan. 因此我们应当要称颂神。 Ada satu EJK gereja. 有一位教会的负责人， Ya waktu itu kebaktian penginjilan. 当时候有布道会， Jadi pihak EJK gereja memang ada campaign supaya semua bawakan pencari Injil. 当时候有教会有这样的运动，就是要带领一位慕道者来参加。 Jadi itulah EJK satu EJK saudari EJK gereja atau saudari dia bawakan pencari Injil. 有一位教会的负责人我们的姐妹就带了慕道朋友来 Datang untuk menghadiri kebaktian penginjilan. 来参加布道会。 Lepas kebaktian penginjilan, 布道会之后呢， dia bergaduh dengan satu saudari. 他与另一位姐妹吵架了。 Karena apa? 为了什么呢？ Karena itu pencari Injil. 就是为了那一位的慕道朋友。 Karena sudah lepas kebaktian, 因为布道会之后 jadi ada jamuan ringan. 就有茶点， Sewaktu jamuan ringan,
当他们响应茶点的时候， saudari yang lain itu pergi tegur itu pencari Injil. 姐妹就来责备这位慕道朋友， Atau bukan tegur ataupun bersapa bercakap dengan itu pencari Injil. 这位姐妹来打招呼，来问候这位慕道朋友。 Jadi yang saudari yang bawakan itu pencari Injil, 这位带慕道朋友的姐妹呢， yaitu ECK gereja, 也就是教会的负责人， terus marah itu saudari. 她就骂了那一位姐妹， Kata, mengapa kau tegur bercakap-cakap ataupun bercakap dengan dia? 她就说你为何要和慕道朋友打招呼问候呢？ Karena ini pencari Injil saya. 这是我所带来的慕道朋友啊！ Jadi kalau kau mau kau sendiri bawa. 若你要，你也可以带自己的慕道朋友来啊！ Itulah makanya kemuliaan itu berikan kepada siapa? 所以这一份荣耀归给谁呢？ Kemuliaan itu untuk diri sendiri. 他把荣耀归于自己了。 Jadi itulah satu contoh yang paling ringkas. 这是非常简单的例子。 Itulah makanya kita kemuliaan itu semua kepada Tuhan. 我们应当要把荣耀归于神。 Jadi apa yang kita lakukan, 我们所做的事情， apa yang kita dapat perolehi, 我们所得到的事情， semua daripada Tuhan. 一切都是从神而来的。 Jadi karena semua daripada Tuhan, 因为所有事情都是从神而来的， itulah hidup dan mati tetap untuk Tuhan. 那我们必须要为主而活，也要为主而死。 Jadi apapun hidup dan mati demi Tuhan. 不管怎样，我们都要为主而活而死。 Jadi demikian sasaran kita sebagai seorang penggembala. 我们作为牧者的对象， Itulah mau mengasihi Tuhan. 我们要爱我们的耶稣， Itulah yang paling penting. 这是最重要的。 Kalau kita tahu mengasihi Tuhan, 因为我们晓得如何爱耶稣， jadi itulah kita dapat melakukan demi Tuhan. 那我们就能够为主而做了。 Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, 因为我们不爱我们的主， jadi itulah kita memang susah mau melakukan untuk Tuhan. 那我们就很难为主而工作了。 Jadi demikian di dalam hidup seharian kita. 因此，在我们的日常生活当中， Seperti Paulus berkata, 就是保罗曾经所说的， 1 Korintus 在哥林多前书 pasal 16第16章 ayat 22. 第22节， Ayat 22. 22节， Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. 若有人不爱主，自然可诅可咒， Itulah Tuhan segera datang. 主必要来。 Jadi itulah makanya kita mau mengasihi Tuhan. 因此，我们要爱主。 Kalau kita mengasihi Tuhan, 若我们爱主， itulah kita dapat tunaikan tanggung jawab kita. 我们就必能尽我们的本分。 Kalau kita tidak tahu mengasihi Tuhan, 若我们不晓得如何去爱主， jadi itulah kita adalah orang yang terkutuk. 那我们是可诅咒的人。 Demikian kalau kita mau mengasihi Tuhan, 若我们不爱主， kalau kita mau mengasihi Tuhan, 若我们要爱主， kasihilah diri sendiri dulu 我们要先爱自己， dan mengasihi keluarga kita dulu, 我们也要先爱我们的家人， mengasihi gereja, 我们要爱教会， mengasihi semua orang, 我们要爱所有的人， barulah kita dapat mengasihi Tuhan. 我们就能够爱主了。 Kalau kita sendiri pun tidak tahu mengasihi diri kita sendiri, 如果我们不晓得如何爱自己， tidak tahu mengasihi keluarga kita, 我们不晓得如何爱我们家人， tidak tahu mengasihi gereja, 我们也不晓得如何爱教会， tidak tahu mengasihi orang lain. 也不晓得如何去爱别人。 Jadi macam mana kita mau mengasihi orang ataupun mengasihi Tuhan? 我们要如何去爱主耶稣呢？ Itulah kita mau mengasihi diri kita sendiri dulu. 所以，因此我们要先爱我们自己， Itulah kita tetap di dalam Tuhan. 我们要坚持在主里面， Jadi gembala yang baik. 成为好的牧人。 Mohon Tuhan membantu kita. 愿神来帮助我们。 Kita doa dalam hati. 我们同心默祷。 Amin.
Kita rehat. 我们休息片刻。